Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Pak Suhaji Abdul Ghani selaku pengacara majlis, tuan-tuan imam, pengurusi Al-Jannah Terkuasa Masjid Cik D di Naratiwak, dan semua pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 3 hari bulan 2 2024 kita dapat meneruskan salah satu daripada program yang disusun oleh pihak masjid, iaitulah majlis ilmu yang sangat-sangat diperlukan oleh kita dalam menjalani kehidupan di dunia untuk mengambil bekal ke akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekalan itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu iaitulah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita tidak bertakwa, apa yang ada pada kita? Orang panggil tak ada faedah. Hidup tidak berguna. Duduk di dunia pun tak ada orang tahu kita. Duduk di akhirat tidak mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka takwa itulah jalan yang paling selamat, jalan yang paling baik untuk menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi para jemaah sekalian, tajuk yang kita nak bincang hari ini iaitulah tajuk tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terhenti. Rahmat Allah Ta'ala tak pernah terhenti. Jadi kita, sebagaimana dalam hadis Nabi kata, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala tak jemu nak beri rahmat, nak beri keampunan, nak beri kasih sayang kepada kita sehingga kita jemu daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, peluang-peluang yang diberi oleh Allah sepanjang kita hidup ni, kita ni sebenarnya para jemaah, gangguan dalam perjalanan kita ni banyak. Daripada awal-awal lagi dilahir oleh mak, berebut, syaitan mari cocok, mak ayah kita pula sibuk dengan doanya, dengan azannya. Sebab apa? Untuk nak menyelamatkan kita daripada awal. Tapi gitulah suasana keadaan, pergi mari, ada waktu kita menang, ada waktu kita tewas. Bila waktu kita menang, kalau kita nak ibarat seperti air, kita duduk tepi sini, orang duduk sini tepi laut ni, tepi laut sini. Dia panggil ada air pasir, ada air suhu, gitu. Kita nak tahu dah mana air pasir suhu, ada musim dia. Kau bakal naik begitu ya? Mana orang ke laut sini? Tak orang ke laut, dia main ke patah dia luar tu. Ya tak tahu dia laut pun dah. Mana air pasir ada musim dia, air suhu ada musim dia. Kita pun lagu tu juga. Dalam mazhab Ahlus Sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ni naik, dia turun. Bila iman kita naik? Iman kita ni bila naik? Bila kita beribadat, bila kita bermunajat, bila kita solat. Karena itulah Allah SWT beri kepada kita 5 kali sehari cah bateri. 5
Lo ni jangan main-main. Alat-alat kita ni tak pakai minyak dah. Dia pakai cah bateri. Nah, motosikal pun cah bateri. Kereta pun cah bateri juga lah. Kalau alat-alat yang kita ada ni, kita ni kena cah bateri juga. Sebab apa kena cah bateri? Kalau tak ada bateri, bermakna kita pun tak tahu nak pergi mana. Akhir sekali, itu yang kita bimbang, yang kita takut. Apa takut? Takut tak tahu nak pergi mana, maknanya bateri kita lemah. Lagu mana kita nak tahu, ini ilmunya kita nak semak hari ni, nak belajar hari ni, macam mana kita nak kesan ketika mana bateri kita kuat, waktu mana bateri kita lemah. Ini. Kalau kita dengar orang azan, bangun selalu, Allahu Akbar. Itu bateri tengah cah molek. Kalau dengar orang bel, Allah bedoh. Marah pula dah. Dia bukan terima kasih ke tekbilah kena marah. Oh bedoh dia kata dah. Kita baru tarik kain selimut ni. Tu bateri tengah jam apa panggil. Ni kena pergi cari cepat. Cari elektrik kat mana-mana. Supaya apa? Supaya bateri ni jangan sampai kondem. Orang sini panggil kondem. Kalau bateri hok mati panggil dah. Kong juga sini. Bateri boleh pakai koh ni. Mana bateri kondem lah, mana bateri habis je, dia jual besi buruk dah. Itu tak ada harga kita. Maka para jemaah sekalian, macam mana kita nak kuatkan, nak naik kita punya darjat bateri kita ni? Allah SWT beri kepada kita musim tukar semua. Lah ni kita berapa rajak dah ni? Berapa rajak dah hari ni? Kita sini tarikh tukar. Orang lain 20-24, dia 2 berapa tu? 25 apa? Bukan, tahu 25 ni 7. Lab ceramah pula kok pasal sia. Kita pun tak tahu masjid nak ayat mana, tak tahu. Itu ayat lemah je kita dah. Maknanya bila kita tahu suasana yang berlaku, Allah SWT tukar. Lah ni rajak. Bila masuk bulan Rajab ni, ramailah ustaz-ustaz, tutup imam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sini baca juga doa ni. Ya Allah, berkatlah kami pada bulan Rajab, pada Sya'ban sampai ke Ramadan. 3 bulan doa. Pasal apa 3 bulan doa? Kita tahu Ramadan ni bulan cah bateri yang paling kuat sekali. Kalau Ramadan pun tak cah juga, jawabnya tak ada dalam orang lain. Ni ada setengah orang ni, dia banyak falsafah, dia panggil falsafah. Aku hijau dah ni. Lepas tu tak ada nak pergi masjid. Kalau pergi pun jaga-jaga, kelang kabut kata orang, lorak-lorak. Tak pergi. Bila nak pergi? Nanti pencet. Nanti pencet. Sini omong pencet apa? Omong apa pencet? Sama kan? Satu mazhab yang kita juga. Malaysia pun ni boleh juga. Kecuali orang kerja diri. Kerja diri tak ada pencet. Ada 2-3 orang tak pencet kerja. Ataupun tak pencet jawatan. Siapa dia orang tak pencet jawatan? Tu email lagi. Tu nebel. Semulu dah. Mati pun siapa dia mati? Tu email. Tu email guna mati. Tu jawatan tak pencet dia panggil. Jadi bila semangat tu tidak ada, daripada awal-awal lagi duk mikir, kita kata tak akan jadi. Sebab itulah Allah SWT beri pada kita musim bertukar. Lalu ni duk rojak, kita duk harap sabar ke Syaban. Bila mari Syaban, duk berharap sabar Ramadan. Habis bila mari Ramadan tak beramal juga, nak tunggu bila? Pasal itulah kata orang pergi masjid, ketika boleh masuklah masjid dengan cara berdiri. Jangan masuk masjid dalam suasana melentang. Lagu mana masuk masjid melentang? Orang usuk masuk masjid. Ni ada setengah orang ni melentang pun tak pergi masjid juga. Ada berlaku ke? Ni ada satu kampung ni, kita tak sebut nama kampung cuma orang. Dia mati. Anak dia tahu ayah dia ni tak pergi masjid. Jarang pergi masjid. Kalau pergi masjid pun
Dia main macam kapal selam. Tahu kapal selam? Kapal selam askar tu. Dia berapa lama dia timbul sekali? Kapal selam berapa lama timbul sekali? Kau tak ada tengok kapal. Dia selesai seminggu muncul naik, ambil naik menyuk dah. Jadi dia orang masjid macam kapal selam je. Seminggu sekali pun tak muncul-muncul. Setahun sekali hari raya baru ada. Mati. Tu imam di masjid dia kata, "Puan marilah masjid kita solat jenazah dengan amal sikit." Tengok ni. Kita kata tak boleh masuk masjid dengan berdiri, masuk dengan meletak. Meletak pun tak boleh masuk juga. Anak dia berkerah, tak boleh pergi masjid. Biarlah, dia kata, kita mayat sini rumah. Moga mayat ni fardu kifayah. Nah. Mana kalau sore solat lepas. Tengok. Allah SWT dia tak tulis. Kita jangan duk harap lah. Aku kalau tak pergi masjid waktu aku hidup ni, mau bawa juga masjid mati. Mati pun orang tak pergi masjid juga. Sepasal waktu dia hidup dia tak pergi masjid. Ni. Jadi kita jangan ingat. Sebab itulah kita kena biasakan diri kita. Dengan solat kena biasa. Ni ramai orang yang nyanyuk. Nyanyuk ni tua nyanyuk. Duk semaya dia, tak ada hijab. Mai Allahu Akbar. Cucu kita tanya, "Tuk maya ke apa tahu?" Maya asar. Pada pukul 8 pagi baru maya asar. Ai dia maya. Awak tak tahan pasal jenis mulut waktu sehat, waktu hidup molek dulu. Duk ngata orang. Oh ni berat. Ana sekali pergi rumah sahabat kita. Sebelum naik tu dia tak limak dulu di tangga. Tak limak. Jari orang pergi rumah orang kena tak limak gitu. Tak. Kecuali orang bawa anak nakal, jangan sentuh bagai-bagai. Dia tak limak, dia tahu, "Ustaz, syarat nak naik rumah dia ni, telinga kena tuli, mata tak nampak." Dia kata pelik dia ni, main tidur tuli mana pun. Kita naik tak ada duduk lagi. Bunyi hok dalam bilik. Menatai mana mari tu? Kata padan lah. Kalau tidak tak limak sini, kita mari rumah orang yang panggil menatai gitu, naik kau turun, terjun tangga turun. Bukan saya kata turun tangga, terjun turun dah. Apa ni perangai lagu ni? Dia kata inilah takdir Allah SWT ya. Tu dia ni waktu sihat dulu, duk maki orang, sopo, mulut tu orang panggil mulut tak molek. Bila dia nyanyuk, itulah perangai dia. Subhanallah. Pasal itulah para jemaah sekalian, Allah SWT didik kita. Kita ni kena biasa, benda-benda ni mesti dibiasakan. Ahli qasidah kata, "An-nafsu kat-tifli." An-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Siapa dia boleh ingat doa ni? Zikir ni kita beri hadiah. Hadiah siapa dah ni? Mana-mana pergi hadiah bawa sama. Pasal nak suruh semangat. Orang tanya soalan jawab dah. Dia kata apa? An-nafsu kat-tifli. Nafsu kita ni macam baby, kanak-kanak. Kanak-kanak ni mula-mula daripada dia beranak, dia lahir, dia kira nak minum susu ya dia. Nyusu kata orang. Radha'ah, nyusu. Kalau mak dia nyusu, tak lepas susu, naik gigi susu lagi. Oh, gayu narik mak. Nak nyusu, duk mak duk lain sebab merkik. Kata budak ni penat. Tapi in taftimhu yang fatimi, ada mak hok sibuk, hok kerja. 2 minggu susu kan lepas lah. Swasta lah anak tu. Swasta ke siapa? Swasta ke siapa? Swasta ke mak angkat. Kau tak kenal mak akak sini? Mak akak dia. Mak akak mari. Susu kotak, susu botol apa ni? Susu dalam teh tu lah. Mak akak mari New Zealand ada, mari Australia ada. Lah. Pasal maknya sibuk. Maknanya kita dengan nafsu kita ni, para jemaah sekalian, boleh dididik. Boleh diasuh. Nak pergi mana dia? Nak ajak dia pergi masjid, mula-mula mungkin payah. Nak bangun tu geliat. Nak baca Quran apa payah.
nak ajak zikir, nak istiqamah zikir kita pagi petang, nak istiqamah zikir ni, bukan mudah. Tapi kalau sudah terdidik, sudah terbiasa, insya-Allah dia sendiri pula marah. Tak baca lagi zikir hari ni. Tak baca lagi Quran hari ni. Tak ada lagi kita sedekah hari ni. Sebab apa? Sebab dia sudah terbiasa dengan satu kebiasaan yang baik. Lidah kita sama juga. Kalau kita nak marah, nak berapa, tapi kita sentiasa zikir Allah Ta'ala. Subhanallah. Cuba kata belakang. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Kata lagi. Ingat belakang dah. Ingat dah sikit. Kalau tak ingatnya, kata sendirilah. Mari jauh-jauh ni, kalau kita katakan pandai, mari jauh sebagai sungai, mari nak ngata kau ke? Tak. Tu mana jawab sendiri. Kalau tak ingatnya berapa? Nak berzikir. Pasal apa tak ingat? Pasal lidah tu besok berhai. Nah, besok duk buah. Besok berapa lagi? Maknanya kita tidak biasa ke lidah. Orang yang biasa lidah ni kalau duduk zikir sentiasa, kena ke orang latah. Orang latah ni kalau dia sepak, dia bunyi ke apa? Biasanya orang latah tahu gapo kamu dia latah apa? Orang latah apa sini? Kadang-kadang itu padahal kaya betul. Nah, tapi kalau lidah dia biasa dengan tasbih, cokek subhanallah. Molek ke bunyi. Kalau cokek telak lain gitu dia. Aku ana majid lagi tu. Nah, pasal lidah kita tu kebiasaan. Maknanya pasal itulah para ulama mengatakan nafsu kita ni boleh dididik, tapi nak didik dia perlu pada masa. Supaya dia terbiasa, supaya dia tahu jadual hidup dia ni. Pagi bermula dengan solat tahajud. Kita bangun pagi solat tahajud dulu. Bukan bangun pagi duduk jawab WhatsApp orang. Okay? Kau orang sini tak main WhatsApp. Allah. Lain. Anak kata lo ni tuan-tuan ramai baru ni dalam 10 tahun kali rasa. Dah bila mari mazhab WhatsApp ni. Oh payah kita. Dia ada dua, dia panggil selfie, WhatsApp. Mula-mula selfie dulu. Prank. Tak ada nak apa. Kita tengah nak makan tak paling tengah nak ngangor tu selfie dia prank. Lepas tu WhatsApp masuk dalam grup habis. Dua tiap kerja ya. Kita bangun waktu pagi ni, waktu ni lah waktu munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Taala tidak pernah terhenti. Setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita. Allah Taala dalam hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika waktu malam Allah SWT akan mari tanya, hal min taibin, ada orang duk taubat ketika ni, aku beri, aku terima taubat dia. Hal min mustaghfirin, ada orang yang minta ampun pada waktu ini, aku beri keampunan kepada dia. Tiba-tiba waktu tu Allah SWT duk tanya, siapa dia sedang bertaubat, siapa dia minta ampun, siapa dia berdoa, aku perkenankan doa. Ketika itu kita tak minta, kita tidak guna waktu yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita yang begitu besar, tapi kita lara dengan benda lain, berasa tak rasa malu pada Tuhan ke tidak? Kita pergi majlis besar contohnya, majlis yang dihadiri oleh menteri apa dia panggil, nayuk apa benda, boleh sepatah tu kena nayuk lagi kita mari sini. Ada orang besar lagi, tiba-tiba orang duit tawaran istimewa, mau buat kau ni dapat ni, buat ni dapat ni, kita kena main lara dengan benda lain di belakang. Betul, kena ke tak kena lagu tu? Ini masalah. Waktu kita bangun pagi, waktu itulah waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala panggil. Kata Nabi SAW pada 10 ya 1/3 terakhir malam, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita, siapa dia sedang beristighfar, aku beri keampunan. Hal min taibin, siapa dia bertaubat, aku terima taubat. Hal min da'in, ada orang doa sini, aku perkenalkan doa dia. Tiba-tiba kita bangun buat benda lain, tidak terima tawaran yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, berasa berat ke pasal ringan?
rugi besar kita. Rahmat Allah Ta'ala luas. Dia beri peluang kepada kita sangat banyak, tapi kita tidak ambil peluang. Waktu anak belajar di Mekah dulu, Syekh kita selalu guna perkataan. Dia kata zaman dulu orang boleh bangun malam, orang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Zaman kita hari ni, an-naim khairum minal mustayqiz. Tidur lebih baik pada bangun. Kata gua anak saya pelik. Kalau mau bangun buat maksiat, bangun buat benda lara, bangun buat benda tak comel, baik mu tidur. Masa tu dia kritik. Ni, hok piring terbaik duduk atas atap rumah ni. Gapo orang panggil sini? Itu pakai itu. Hok piring terbaik atas rumah dia panggil apa? Kalau di Malaysia dia panggil parabola. Parabola tu hok baku besar tu. Gapo sini dia panggil? Atau sebut boleh nak katakan tahu dia. Yalah kena tahu katalah dulu dah. Hopping itu kan. Masa tu Allah boleh kata ke jaga rumah tidak ada. Gak bila ada piring terbaik atas atap rumah ni tuan-tuan, 24 jam channel tak berhenti. Nak Arab boleh, nak orang putih boleh, nak Hindu boleh, nak India boleh, nak berapa dia? Boleh berlaku. Bangun waktu malam, dia tak ada malam bagi dia. Kalau kita bangun tak ada masa tak ada parabola tu, mudah tak? TV pukul 12 malam, dia nak nyanyi lagu negaraku, tutup kan pagi esok lah pula. Ni negaraku sini mati, orang lain negara tak tidur lagi. Maka Syekh berkata, orang zaman kita lah ni baiklah dia tidur daripada dia bangun. Ana pun buat satu kata-kata hikmah istimbab daripada nasihat Tok Guru kita ni. Kita kata, kalau tak mampu buat ibadat, tulis kata-kata. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Apa maksud dia? Tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Mana kalau mu tak boleh bangun tahajud waktu malam, tidur terus sampai subuh. Orang tidur, malaikat tak pasal. Kan 3 perkara Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? 3 orang ni rufi al-qalam an salasin. 3 kumpulan ini Allah Ta'ala angkat dia punya tulisan dosa pahala tak ada. Orang tidur sampai dia sedar. Kanak-kanak sampai dia balik. Orang gila sampai dia pulih, sembuh balik. 3. Jadi kalau kita tidur, sama-sama. Malaikat tulis dia ni tidur. Orang azan subuh bangun. Selamat sejahtera. Dia bangun pukul 3 pagi. Berapa? Duduk tepi. Ada ke musim-musim tertentu pukul 3 ke pukul 2 pagi bangun. Sudah tepi yoya tidur semula, subuh pun tak tahu mana. Ini malu kita kepada Allah SWT. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita kata rahmat Allah Ta'ala tidak pernah berhenti, Allah SWT kata la yamallu, Tuhan tidak jemu nak beri pahala, nak beri keampunan, nak beri rezeki pada kita, sehingga kita jemu nak buat. Maka kita kena ambil program dalam hidup kita ni, kita kena ambil satu program yang cukup besar, iaitu kita jangan susah. Kita tak nak ajak tuan-tuan pergi bertapa dalam gua ke, duduk di pulau sore-sore, masuk dalam bukit. Pasal apa tu? Nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa kata nak dekat diri hidup di pulau? Kita tengok orang putih jemur ada pulau hak mahal-mahal lah. Pulau hak kapal-kapal ni tak ada orang pun. Maknanya waktu kita Allah Ta'ala beri pada kita peluang, kita tak usah hidup di alam luar daripada kenyataan. Duk batas caruh orang dulu maya 1000 rakaat lah, 500 rakaat satu malam, 100 rakaat. Tak usah duk mikir orang, kita mikir kita je sekarang ni. Kita mikir kita. Kita mampu berapa rakaat satu hari satu malam? Maya sunat. Berapa rakaat mampu? Kau tak aja kira pakai maya gitu ya. Tak aja kira. Cuba kira tengok. Kena kira. Sebab kita nak tahu bila Nabi SAW letak satu peraturan, maknanya di sana ada peluang yang dibuka kepada kita. Baik, kita mula dengan tadi. Sebelum subuh, tahajud. Berapa rakaat boleh tahajud? Biasalah berapa rakaat bang? Lampas maya witir sebelah. Banyak tu. Jaga anak mata nak jumpa lapar ni.
Kalau dia 3 pun muncul. Setengah tu 3 pun berambak kata orang. Macam lampu kuning di traffic light dah. Preh macam takut lampu merah. Ada orang tanya dia tu, ustaz saya ni kita kan ada takwim ni macam waktu solat ni. Dia tahu dah 2 minit lagi nak masuk waktu subuh. Dia nak semaya witir. Berapa rakaat? Sekau 3. Berapa nak maya? Boleh Hani kita nak bui. Orang panggil bahasa budak-budak ni bagi tip. Semaya niat 3 selalu. Niat 3 rakaat. Jangan niat 2 sah. Niat 3 rakaat. Kan witir dia boleh 3, dia boleh 5, boleh 7. Hak 7 hak tu kita bimbang takut tak sudah pagi. 5 konek. 5 undur naik pula akhir kali. Bini kata petih tidur apa? Orang nak subuh nak main 5 konek lagi. Bila kita niat 3 selalu, contohnya kita semaya sudah 1 rakaat. Duduk rakaat yang kedua, orang azan, boleh terus solat lagi. Sebab kita dah mula 1 rakaat. Man adraka raka'atan faqad adraka as-salah. Siapa dia dapat 1 rakaat, dia dah semaya. Siapa dia dapat 1 rakaat, maknanya dia sempat dah sudah. Sebab kita pergi semaya jemaah juga. Kalau kita pergi semaya jemaah, kita ialah ada masyarakat sakit perut ke apa, kita mari solat jemaah dia 1 rakaat. Dia dengan tu imam 1 rakaat. Imam bagi salam, kita nak tambah berapa rakaat lagi? So kau 3. Pasal apa so? Sebab kita sempat dia 1 rakaat. Itu kaedah dia. Mana tengok 2 minit lagi. Kalau aku maya 2 rakaat, nak ambil solat lagi orang azan dah. Kita niat 3 selalu. Biar dia duduk sambung dalam tu. Itu selamat, insya-Allah. Jadi ini satu ilmu yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Jangan susah. Selepas kita solat subuh, rupanya di sini lama ni, antara azan subuh dengan qomat 25 minit. Semua masjid gitu berlaku. Mazhab sini ya. Mazhab cik dia ni. Ingatkan semua tempat. Sebab macam berbeza-beza begini. 20. Tempat kita tengok musim. Mana kalau musim sejuk, belum ini dipanggil musim sejuk ni lambat subuh. Payuh orang nak pergi kerja, budak-budak nak pergi sekolah. Jadi dia cepat sikit. Mungkin 10 minit paksa kena qomat dah. Sebab kalau tidak lambat, jam jalan. Kalau musim panas, subuh awal pukul 5.30 subuh dah, tak apa kita pelewat 20 minit. Itu dia panggil ilmu tauqid. Sebab benda tu benda kita yang buat peraturannya. Jadi kalau kita boleh buat peraturan, tak ada masalah. Lalu ni di Malaysia tengah duk kempen solat subuh seperti Jumaat. Dengar ada cerita. Sini ada kempen dah. Nak puasa kena kempen. Kita suruh puasa dulu. Dia panggil semaya subuh macam Jumaat. Anak gora, ni ayat gora. Kata kalau solat subuh macam Jumaat, betul. Tapi kalau solat zuhur seperti Jumaat, salah. Mana salah dia? Bijak kat sini. Tak, mana boleh zuhur macam Jumaat? Zuhur 4 rakaat. Ilmu teka-teki kena ada juga. Kalau tidak, tak selesai masalah kita. Baik, Allah SWT bila diberi kepada kita peluang, lepas kita solat subuh, lepas solat mula ni, semalam lepas subuh ni, tak ada solat sunat. Pasal apa tak ada solat sunat? Kita berasa nak solat sunat lah lepas subuh ni. Nak tunggu duha, lama juga. Daripada subuh sampai ke duha 5.49 lama. Baik kita sembahyang sunat. Tapi tidak dibenarkan solat sunat ba'dal fajri. Kenapa? Tu apa jawapan yang paling mudah sekali. Kalau jawab dalam kertas biasa boleh markah ke tak? Kenapa tak boleh solat sunat lepas subuh? Nabi tak buat. Betul lah jawapan tu. Tapi lah ni jangan main. Hak Nabi tak buat apa, dia kata ada satu lagi mazhab dia. Apa salahnya?
Mari hak tu celik mata hal kita. Apa salahnya benda baik dah. Dalam agama ni kalau kita guna apa salahnya benda baik, banyak kita repuh masuk dalam kawasan-kawasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Jangan mudah-mudah dalam bab ibadat, sempit itu. Dalam bab muamalat lah. Nak makan apa? Nak makan ikan lah. Ikan kita macam-macam rasanya bubuh. Kadang-kadang tak tahu rasa apa. Tak 3 rasa. Hak paling banyak berapa rasa ada? Ni ada bawa treble kan tahu. Berapa rasa paling banyak? 4 ya. Ada lagi lebih dari itu. Ada. Okey pok sudah ke. Berapa paling banyak? Kena siasat nak jawab kali ni. Pakar dia kata 4. Dia duk bawa kita 3 semua. 4 tu mana? Lagu. Ni masalah benda tak adil ni. Tanya ceramah 4. Waktu bawa 3 je dah. Bukan 5 tempat 4 tu. Allah SWT beri kepada kita. Tak? Maknanya lepas kepada kita subuh tidak ada solat sunat kerana waktu ni waktu zikir. Waktu kita kena berzikir pada Allah SWT supaya kita tidak jemu. Itu dia panggil rahmat Allah Ta'ala. Maknanya biasanya orang soleh kita berdoa Allahumma ja'alna minhum ya Rab, jadikan kami ni dari kalangan orang yang solehin. Kita tak mengaku kita orang soleh, tapi kita semua ni nak jadi orang soleh. Betul tak? Nak jadi orang soleh, nak jadi orang baik. Kita tak mengaku kita ada ilmu, tapi kita mengaku kita sebagai penuntut ilmu. Itu betul. Siapa dia? Saya ni ahli ilmu. Malu kau kan. Siapa dia awak? Penuntut ilmu. Berani nak kata. Sebab kita menuntut sungguh, kita belajar, kita mengaji. Nah. Sini kalau ada di bahasa biasa majlis ilmu sini dia tulis saya tu majlis ilmi. Pak kita dia tak tulis majlis ilmi, dia tulis majlis kuliah. Kuliah ke tazkirah. Jadi lepas subuh ni lah waktu kita berzikir kepada Allah SWT. Sebab apa? Penat dah orang-orang soleh. Waktu malam dia tahajud, dia berdiri lama. Lepas subuh ni waktu dia duduk. Kita berzikir. Di antara zikir yang maksur yang diajar oleh Nabi SAW, yang pertama sekali lepas solat, jangan lupa zikir lepas solat. Zikir lepas solat ni satu zikir khas yang Allah SWT beri kepada kita peluang untuk kita berzikir. Anak kumpul dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Contoh boleh tengok dalam buku kita ni. Di belakang ni ada senarai 10 bacaan. 10 bacaan untuk zikir lepas solat. Jangan beri kurang 10. Dia kata nak kurang kawan. Untuk email tak baca, kan kita nak baca. Ada setengah majlis kan, imam dia tu dia berzikir ikut cara dia. Kadang-kadang dia baca ayat Quran, alhamdulillah takawada, kadang-kadang dia baca istighfar, kadang-kadang baca Fatihah, lepas tu habis doa. Sudah doa pakai sudah. Kita kata itu rugi kita. Sebab itulah para jemaah sekalian, setiap kita kena ada zikir tu, kita sendiri kena baca, kena hafal zikir. InsyaAllah buku zikir ni kita bagi satu seorang, tapi kena jawab soalan. Boleh? Bersedia nak jawab? Ada? Allah suha padah saya kaca dia. Baik. Pagi bermula dengan zikir lepas solat. Besar zikir lepas solat ni. Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia baca baca ayatul kursi lepas pada setiap kali solat, baca ayat kursi, apa kita dapat? Tidak ada yang menghalangnya untuk pergi ke syurga kecuali tunggu mati. Maksudnya tiket sudah ada di tangan, tunggu tarikh penerbangan. Ibarat kata gitu. Kita dah tiket dah, tapi nak pergi naik ke Batu Bed tak boleh. Di antara tempat masyhur di sini Tong, kena Tong dah kita. Tong apa lagi? Di Tong. Tapi jangan sebutlah ramai orang Malaysia mari duk tengok perut kapal terbang situ. Kita suruh malu. Pun tak ada tempat atas dunia ni lagi. Macam Malaysia ni tak ada kapal terbang. Tapi bila tanya semalam, orang sini pun nak naik kapal terbang Kuala Lumpur, dia kena pergi Kota Baru. Tak? Airport Kota Baru tu lebih dekat. Baik. Kalau jumpa dia panggil. Jadi kita buat baca. Allah SWT beri peluang kepada kita.
Siapa dia baca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lagi Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kita dapat? Apa dapat pahala? Kau pakai baca tak tahu ke apa? Ini masalah kita lah ni. Orang mari jual kopi, tuan-tuan minum kopi ni, bawa kereta dari Golok sampai ke Bangkok, tak ngantuk asal minum kopi dia. Ada tak ada orang yang ngepel lagi tu? Kau sini tak ngepel sampai kita semua. Golok sampai ke Naratiwa, sampai ke atas sikit lagi ni. Go hak jai. Kita beli, mungkin yakin dengan kopi ni. Beli pasal kempen tu kuat. Jadi lah ni kita kena kempen hak sunnah Nabi SAW ni, kita kena kempen biar kuat. Siapa dia baca doa ni, Nabi kata, siapa dia baca zikir tiga-tiga ni, Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan dia walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa kita ni banyak mana ada? Tak nak sebut. Maka orang mukmin, tulis kata-kata sahabat ni, dia kata al-mukmin, orang mukmin tengok dosa seperti bukit atas kepala. Orang mukmin tengok dosa seperti apa? Kata di Abdullah bin Mas'ud, tulis kata-kata hikmat daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud kata, innal mu'min yara zunubahu. Orang mukmin dia tengok dosa dia seperti kita duduk bawah bukit, ada batu besar atas bukit. Batu besar ni bila-bila dia boleh jatuh atas kepala. Bimbang tak bimbang? Takut tak takut? Takut. Jadi orang mukmin tak ke buat dosa. Kerana kalau buat dosa, dia terus istighfar, dia terus bertaubat. Sebab Allah Ta'ala janji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semua sekali dosa Allah Ta'ala akan ampunkan, kecuali dosa syirik. Dia kena masuk Islam dulu. Orang syirik pun diampunkan kesalahan dia dengan sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia mati dengan syirik, la. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan beri keampunan kepada orang yang buat syirik, tapi Tuhan beri keampunan kepada lain daripada syirik. Ini penting. Jadi para jemaah sekalian, orang mukmin tengok dosa seperti bukit atas kepala. Takut, cemas. Kita duduk bawah ni, kejap-kejap jengok atas bukit batu tu, kan ada batu tu, nampak macam geruk. Kalau mari-hari kuat. Tapi tengok ni, wa innal fajir, orang yang tak baik, orang yang munafik, dia tengok dosa macam lalat atas hidung. Lalat atas hidung, kita buat kita lari. Alah, sibuk dengan dosa. Buat dosa banyak, patut kita pergi umrah lah. Sekali pergi umrah, habis kalau dosa. Sedap ke dia. Kita tahu orang mukmin berbeza pandangan dia. Kalau waktu nak pergi buat maksiat tu mati, macam mana nak taubat? Jadi baiklah para jemaah sekalian, kita kena letak. Kita ni rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang sentiasa, tapi ingatlah bahawa Allah SWT sentiasa menyeru pada kita dalam surah Az-Zumar. Ada Allah Ta'ala kata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Hei hamba-Ku yang beriman, ya maaf, hamba-Ku yang asrafu ala anfusihim, yang tersalah, yang buat dosa, buat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, mu jangan putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah terbuka. Banyak mana dosa. Dosa yang paling banyak seorang ni buat, tengok tua-tua ingat, hak ingat berapa dia? Orang bunuh orang berapa? 99 orang. Tu yang terima tak terima taubat dia? Mula-mula tu dia silap teknikal, dia pergi tanya ustaz hak tak apa pandai. Ingat Syekh besar ni, kelih kau serba comel ke apa ni, tanya, aku ni bunuh orang 99 orang, boleh taubat tak? Ustaz ni pun tak mikir lah, kawan tu 99 orang dah bunuh, dah salah jawab ni aku yang ke 100. Patut dia mikir awal lah, dia tak fikir. Orang lagu ni mana nak Tuhan nak terima taubat? Beres ustaz.
Kita cukup 100 perak. Kata nanti. Lepas tu lah kita ni kalau orang tanya soalan jawab molek. Oh silap jawab kena. Mati kawan tu. Tapi bila Allah Ta'ala nak bagi rahmat pada hamba dia ni, dia cuik lagi hati dia. Cuik lagi hati. Nak pergi tanya babo lain pula. Babo hok alis sungguh. Pergi tanya, Syekh, aku ni baru ni 99 ya. Bunuh orang. Pergi tanya ustaz tu, dia kata tak boleh taubat. Cukup dah 100. Mana aku? Itu Syekh berkanya juga ke 101 ke ni. Silap jawab tak? Jawab molek. Orang ni alim sungguh. Dia kata, siapa yang boleh menghalang di antaramu dengan rahmat Allah? Siapa yang boleh halang di antaramu dengan rahmat Allah SWT? Rahmat Allah sangat luas. Masya Allah. Tenang hati kawan tu. Kata orang meniti air mata dia, Allah Ta'ala ada ruang untuk dia bertaubat. Dia taubat nasuha. Alhamdulillah, akhirnya lepas kata orang yang bunuh, boleh jadi ahli syurga. Kita nak kata apa? Pada tu adalah hadis, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala suka tengok hamba dia pembunuh dengan dibunuh, dua-dua dalam syurga. Macam mana? Macam mana kita nak faham hadis ni? Allah Ta'ala suka tengok seorang hamba dia ni pembunuh dan orang yang dibunuh, dua-dua masuk syurga. Lagu mana? Jawab Nabi hadis ni. Cuba jawab. Boleh sebuah posnya orang lain pun. Pembunuh dengan dia dibunuh, dua-dua masuk syurga. Macam mana? Ingat tak? Zaman Nabi SAW, berapa ramai orang yang dibunuh. Contohnya Khalid bin Walid, panglima kafir, perang dengan Nabi SAW. Dialah yang pecah tentera Uhud, sehingga pak saudara Nabi Hamzah mati syahid, terborai perut dia. Khalid. Uhud tahun yang ketiga lawan. Khalid masuk Islam tahun yang ketujuh. Berapa ramai ada sahabat-sahabat Nabi yang kena ke dia. Tapi tahun yang ketujuh dia masuk Islam, dia pula jadi panglima Islam, dan insya-Allah Khalid ni termasuk dalam ahli syurga. Jadi al-qatil wal maqtul, dua-duanya pembunuh, orang yang kena bunuh hawa ke dia. Ke ni masuk syurga dah sebab dia mati syahid. Tapi pembunuh tu masuk Islam pula. Itu dia panggil rahmat Allah Ta'ala tu tidak terhenti. Kita jangan bagi cok muhur pada orang. Anak jumpa orang Arab sekali, ada syekh mati. Kita berkata dia, mati dah syekh fulan. Sedap dia tengah bawa kereta, ila jahannam wa bi'sal masir. Kata dia ni, dia baca ayat Quran, mengakar dia tu. Kata mana boleh, kita ni tak boleh mensyurgakan orang seperti kita tidak dibenarkan menerakakan orang. Tak, dua-dua tak boleh. Kalau kita tengok orang ni mati, contohnya tengah duduk semaya mati, kita kata insya-Allah di antara tanda-tanda husnul khatimah, dia mati di tempat baik, mati tengah solat, mati dalam ihram, orang pergi umrah, pergi haji. Kita kata ini tanda-tanda kemati baik. Mudah-mudahan dia masuk dalam ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Tak apa. Tapi saya confirm hari ni. Confirm 100% ahli syurga. No, tidak boleh. Pasal apa tak boleh? Kita tak tahu. Yang zahir kita nampak, yang batin Allah yang menilai. Kita jangan berani dengan Allah SWT. Jangan cuba berani. Nak confirm orang syurga pun tak boleh, nak confirm orang neraka pun tidak dibenarkan. Dua-duanya tidak dibenar. Maka kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama, kita tahu Allah Taala pengampun. Allah Taala Maha Pengampun, yang pertama. Yang kedua, satu lagi yang tuan-tuan kena ingat, iaitulah kita jangan berani lawan buat maksiat. Kerana itu dalam para ulama Ahlussunnah mengatakan bahawa kita di atas dunia ni kena terbang seperti burung dua sayap. Burung terbang berapa sayap? Dua sayap. Kapal terbang ada sayap. Cuma sayap dia tak kebah. Yang pertama dia panggil khauf. Al-khauf, sifat takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua ar-raja, sifat mengharapkan. Waktu orang nak buat maksiat, kita kena tekan bab khauf, takut. Jangan berani kan mati tengah buat maksiat, kan apa ni, banyak kita. Biar dia takut nak buat maksiat.
Tapi waktu dia lembek, tengah sakit, hospital, waya penuh dah, kita kena letak janib al-raja, mengharapkan rahmat Allah lebih kuat. Kita pergi daerah dia tu, tak, tolonglah doa. Saya ni sakit. Kita kata insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala sembuhkan. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita. Dosa-dosa kita lepas tu taubatlah banyak-banyak dah. Insya-Allah Tuhan maaf. Tenang sikit hati dia. Ni kawan tu tengah duduk ngangor dengan hospital, boya penuh. Kita mari jekoh dia. Buat lagi maksiat, buat lagi. Neraka duk tunggu. Rasa pakai mati tengangor kawan tu tak ada. Pasal itu dia bagi kita tengok. Tapi kalau orang tengah buat maksiat, tengah duduk main tino, main apa lagi, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Syukurlah dia dah. Allah ni lah ustaz paling alim dalam dunia ni. Pasal dia duk sokoh dia buat. Jangan. Jadi kita kena tengok dua-dua. Orang tengah buat maksiat, khauf. Orang yang tak boleh nak buat maksiat, dah lembek dah dia ni, tak ada lagi khauf. Kita bagi raja, pengharapan pada dia, supaya dia tidak putus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berjalan dua-dua serentak. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik, insya-Allah. Baik, setakat itu dulu tazkirah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang ni waktu soal jawab. Ada soalan, kita nak tanya soalan. Ya. Ni kita nak nulis banyak ni. Nak tanya soalan tu. Buka mula buku tu. Kita di atas dunia ni, manusia ni dipasang oleh Allah Ta'ala, ada nafsu, ada akal. Nafsu kita ni boleh didik atau tak boleh didik? Tanya. Lakukan nak didik dia. Badan seperti budak dia. Jawapan kemah. Hadis selalu. Tak apa. Pasal kalau dua pun dia baca saya. Baik. Kita ni Allah SWT beri pada kita peluang yang besar. Malam kita tahajud, pagi kita berzikir. Sebab apa pagi tidak dibenarkan untuk kita solat? Waktu pagi ni waktu zikir. Pasal apa? Saya nak ambil maknanya macam kita makan pagi sini gab hot sahur kali nasi kabur ni. Nasi kabur. Contohlah. Tengah hari kan nasi lain pula, orang tak makan kabur tengah hari. Itu dia panggil menu pertukaran. Comel. Silakan. Baik. Ini dua ni kalau soal lagi deh. Nanti dah minta juga orang nak jawab lain 5 orang lagi nak jawab soalan. Aku buat sabar atas pagi ni. Main dua belakang ni. Ada apa lah. Dah lah orang di sana gusin dah mari ni. Baik. Ni amal lagi nak jawab ni soalan ada. Beza pandangnya orang beriman, orang mukmin dengan orang munafik tentang dosa. Sama. Apa beza? Nah. Ya. Buat sebab gitu ya. Masa ingat amalan tu nak tanya pihak tak pihak dia. Tolong. Alhamdulillah. Ni kita nak tahu ya. Baik. Kesimpulan daripada hak kita ceramah ni 40 minit lebih ni. Gapo dia hak tuan-tuan boleh kata. Kita pergi ke pasal dia mula-mula kita jebah masjid. Bapa. Kesimpulan hak kita ceramah ni gapo dia hak boleh disimpulkan. Maksud dia. Ada setengah orang dia pergi buat ceramah, bini tanya, "Gapo dia ustaz ayat?" Nakal habis kita. Orang suruh ya ilmu dia cakap nakal pula dah apa boleh. Salah. So kemah ibadah ada. Kemah ibadah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Kita beri dia hadiah. Baik, sore lagi. Kesimpulan sore lagi hari ni. Sore lagi 3. Fadal.
Masya Allah, barakallahu fikum. Habis dah. Jadi kita berhenti sekat dulu. Kau ada soalan lain? Pasal tu email kata siapa kau duha kita berhenti. Jadi ada soalan lain, soalan hak kita ceramah. Tapi tak ada hadiah dah. Kau faham belakang? Orang ceramah ni kalau kita kecek cakap dah. Bila kita cakap orang tak tanya kita ni dua sebab. Orang tak tanya dua sebab. Sebab yang pertama dia faham belakang, dia tak tanya. Sebab yang kedua dia tak faham belakang. Jadi anak yakin bahawa kita ni faham belakang dah. Ada juga. Saya pakai mes saja. Ya. Itu dia start kata mes ni makruh kalau pakai. Kalau pakai dagu tak apa. Tidak pakai dia Ya. tutup mulut. Dengar baru dengar minum. Ya, betul. Makruh pula. Tapi ada lagi orang tu pakai lagi. Boleh. Baik, terima kasih. Dia bila kita solat, kita semaya, makruh tutup mulut. Ni, anak baru kuliah 2-3 malam lepas dalam kitab Azkarun Nawawi. Imam Nawawi sebut rahimahullah taala, dia kata makruh tutup mulut ketika kita solat. Pasutlah pakai emas ni, pakai topi ni. Jadi kalau kita nak semaya, kita pakai dagu, jangan pakai mulut. Tolak waktu dagu. Sudah semaya, pasal apa tak di dagu? Mungkin tengah semaya tu nak bersih. Kalau kita ada sesemua lah. Wak naik, tak apa. Itu darurat. Jadi kalau kita tak ada apa-apa darurat, kajian pun tak istihar. Supaya pakai pelitup muka, waktu solat, tak usah pakai. Kalau pakai juga, tak sini. Waktu tak dagu ni. Kalau kita contohnya tengah semaya, emergency, darurat, nak bersih, wak naik, sang, tutup. Sudah semaya ikut nak pakai, tak ada masalah. Tak masalahnya waktu semaya pakai, waktu tak semaya tak pakai. Itu jadi masalah kita tu. Baik, terima kasih. Ada lagi soalan? Seminit lagi nak cukup duha. Kau cukup dah? Cukup dah? 2 minit lagi. Baik, kita pukul soalan. Tak ada soalan? Baiklah. Ada sebuah hadis. Tanya pasal dengan Ramo dah kata Malaysia ni orang ada buat analisis kata orang Malaysia, Islam Malaysia ni hak semaya 30% je. Jangan malu orang lah. Ni malu gua ke panggil. Aku buat orang demo tak maya. Kita tanya kau dah, tanya mana dah. Jangan tanya. Negara mana-mana tu. Ada kajian lah. Boleh jadi tempat dia kaji tu. Ya. Pasal dia ni buat kajian di sekolah. Boleh jadi sekolah tu sekolah budak tak semaya. Itu kita kaji tempat sekolah lain. Sekata peratur orang semaya dah. Jadi kita pasal tu lah. Pihak pendakwah kita kata tidak adil buat satu analisa di tempat tu. Lepas tu nak takming pada sebuah tempat. Tak boleh lah. Jadi kita kata di situ dia pergi tempat budak nakal, tak semaya ramai. Lepas tu buat kajian, lepas tu orang sini tak boleh lah. Jadi tidak. Yang pentingnya kesimpulan kata orang tak solat ramai tu memang berlaku lah. Di mana-mana saja atas dunia ini. Pasal itulah Nabi kita sebut la tanqudanna ural islami urwatan. Ikatan simpul Islam ni akan terungkai satu demi satu. Permulaan sekali yang terlucu hukum Islam. Lah ni mana ada undang-undang Islam dalam negara ni? Orang buat mana ada undang-undang Islam? Undang-undang hudud. Orang curi potong tangan, orang ni buat mana ada negara yang ada? Arab Saudi masih lagi. Negara lain mungkin tak berlaku. Wa akhiruhunna salat, yang terakhir sekali solat. Mana kalau solat pun tak solat dah, tak ada. La hazza fil Islam. Tidak ada bahagian lagi dalam Islam orang yang tidak solat. Allahul musta'an. Baiklah, tamatlah kita. Kau ada orang lain nak tanya? Orang lain tak apa. Saya dengan Ustaz Malaysia je. Dia campur ni baru tanya dia. Apa hukum apa? Bisa apa dia apa? Dia jawab kata kalau beli diri tu makruh. Kalau beli orang beli dah ada. Betul kan tu? Ustaz ni ustaz sebesar. Mana yang marah kau Ustaz Malaysia saja hari ni soalan. Malah dia pukul soalan hari ni Maluku ni. Dia panggil Maluku lagi ni. Dia kata ustaz mana-mana pun. Rokok tu sudah diputuskan oleh banyak majlis fatwa atas dunia hari ni mengatakan benda tu haram. Beli sendiri kau tak beli sendiri kau. Benda tu kalau benda haram lah. Supaya apa ni? Supaya orang Islam pergi di kedai orang bukan Islam.
Dia kata tak apa. Semua makan yang ada sini ni dia sembelih belaka. Sembelih belaka. Babi, dia kata babi tak boleh. Dia kata bab satu dia panggil. Pas kata babi kasar tak ni atas masjid panggil babi dah. Hak tu dia sembelih juga. Apa nak kata apa kita? Kita kata dia tahu boleh kalau benda haram tak nak pergi dah. Tahu dia kata beli sendiri. Biasa hak takwil benda-benda macam ni orang hak dia sendiri tu kisah rokok. Dia malu ke anak murid dia benda khilaf je. Benda khilaf. Atau sudah atau tahannya dia tuduh orang lain tu sudah. Baru dia keluar ceramah. Dia kata padahal di Malaysia tu majlis fatwa Malaysia dah keluar pada tahun berapa sikit rokok tu haram. Tiba-tiba mari orang ni dia kata rokok ni sebenarnya tidak haram. Ulama Wahabi dia kata haram. Dia lagi dia padah pakai rokok pada juga. Yang pentingnya bila sebut hak tu selamat. Boleh saya rokok. Itu jadi bahaya. Soal yang terakhir. Saya tengok kita apa lah rasa masyarakat. Bahaya boleh. Benar. Panita buka soal yang terakhir. Makan gu saja ni. Tadi saya dengar banyak awak ada al-sofi ramal. Sofi tu pujuk kumpul pujuk apa tu. Banyak tengok berlaku Indonesia, Malaysia. Kalau hak tu tak apa. Malaysia ada. Ini pujuk kumpul ke apa gini ya. Dia kata dia tidak puja, dia hormat. Itulah di antara penyakit baru lah ni. Penyakit dia ambil dalam satu negara Arab. Dia bawa pelajar-pelajar dia ni pergi duduk menjalan di kubur setiap tahun. Mula-mula tak banyak, tak ada tempat kita. Tapi bila 10 tahun kemudian lepas pada anak-anak kita pergi ngaji tempat tu, balik ni dia bawa pakai tu masjid. Patutlah kalau nak tak anak ngaji ni pilih tempat-tempat lah juga. Jangan semua benda asal kau negeri Arab kat molek belaka. Tengok apa yang diajar kepada anak kita. Sebab orang Arab kata tu tiukulah. Lepas pada 10 tahun budak-budak ni balik, dia lah duk buka ribak sana ribak sini, bergendar dalam masjid, bergendar dalam ni. Mula tak ada. Pondok kita, pondok-pondok yang ada, babo-babo yang ada di negeri kita ke sini, mana ada orang boleh bergendar, muzik tak boleh. Ni bergendar dalam masjid lah ni. Nak kata apa? Ada. Sini. Baiklah. Sedang boleh dah duha sudah mari. InsyaAllah kita jumpa lain mana pula tahun depan ni. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.